Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua anak murid yang disayangi. Okey, alhamdulillahirabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah Allah bagi kita peluang, insya-Allah dipermudahkan urusan kita menuntut ilmu. Semoga anak-anak murid ustazah sentiasa istiqamah dan bersemangat untuk meneruskan pembelajaran. Tak kisahlah subjek apa sekalipun, janganlah kita ada yang kita tak suka, tak mau masuk kelas. Ada yang kita rasa kita suka, kita masuk kelas. Tak bolehlah macam tu. Sebab apa? Sebab tanggungjawab kita, amanah kita untuk belajar. Okey. Okey, kita tengok kat sini. Pernah tak kita dengar berkenaan dengan generasi? Generasi apa? Generasi X, generasi Y, generasi Z, generasi Alpha. Pernah tak dengar Gen? Ataupun kita kata Gen Y kan? Ni Gen Z kan? Okey, kita tengok adanya kajian berkenaan dengan gen-gen ni lah kan. Dan mereka orang-orang yang mengkaji lah kan. Pengkaji-pengkaji ini mereka mengkaji dan mereka kelompokkan golongan ataupun sekelompok manusia yang lahir pada tahun tertentu, dia jadikan itu sebagai generasi X. Generasi Alpha contohnya lahir pada tahun 2010 sehingga tahun 2024, mereka kategorikan sebagai Gen Alpha. So kat sini kita tengok contohnya saya bagi kat sini. Kita tengok Gen Alpha ini kan. Okey. Generasi Alpha ini sebagai contoh kan. Sebagai contoh generasi Alpha ini mereka ni adalah generasi yang kita tengok hari ini sangat terdedah kepada campaian internet kan. Mereka ini juga adalah generasi yang sangat critical thinking kan. Mereka juga generasi yang joy kan, nak belajar, nak seronok, nak main. Lepas tu mereka ini berminat untuk tahu ataupun terdedah kepada apa yang dia nak sahaja. Okey. So kat sini ciri-ciri ataupun bagaimana orang kajian-kajian ini meletakkan asas untuk menentukan generasi ini dengan melihat kepada digital lah kan, dari segi digitalization kan, dari segi digital, dari segi kemudahan untuk akses internet, dari segi macam mana keadaan ataupun tingkah laku generasi-generasi ini. So kat sini kita sebutkan generasi Alpha, Z, Y dan X ini adalah generasi yang kehidupan mereka, cara hidup mereka adalah berbeza. Okey, so kita tengok kat sini. Adakah kita boleh kata kan generasi Alpha ni dengan kemudahan, dengan kehidupan mereka yang sangat senang pada hari ini, kita tengok adakah mereka ini kita kata generasi yang paling terbaik kan, yang paling baik. Adakah generasi Z ini yang paling baik? Adakah generasi X yang paling baik sebab mereka ni tak terdedah kepada media, mereka ini tak terdedah kepada internet, kurang masalah sosial, kurang ketagihan kepada gadget kan? Adakah generasi X ni adalah generasi yang terbaik? So kat sini apa sebenarnya asas ataupun foundation untuk kita nilai kan generasi ni dia baik ni macam mana kan? Apa sebenarnya generasi yang terbaik? Okey. Apa yang Ustazah cerita kepada awak tadi berkenaan dengan Gen X, Gen Y, Gen Z ini adalah berkait dengan topik yang kita akan belajar pada hari ini berkenaan dengan generasi unggul. Okey, generasi unggul ni kita sebutkan generasi yang paling baik, paling semualah dia kan, paling terbaik, paling hebat, paling menepati piawaian, generasi yang paling baik. Okey. So ayat 100 daripada surah At-Taubah ini menjelaskan ataupun menjadi dalil, menjadi bukti kepada apa yang Allah ceritakan berkenaan dengan generasi yang unggul itu tadi. Yang kita bincang tadi, generasi apa, generasi mana yang paling terbaik tadi kan. So kat sini, ini adalah
ayat Al-Quran yang menjelaskan berkenaan dengan benda itu. Okey, so kat sini saya baca ayat ini dan awak boleh perhatikan bacaan saya. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Okey, tengok sedikit berkenaan dengan tajwid. Yang pertama, yang pertama, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kalimah ini kita kenali dia ataupun kita panggil ia adalah sebagai kalimah ta'awudz. Kalimah ta'awudz. Okey, kalimah kita mohon daripada Allah supaya dia beri perlindungan daripada syaitan yang direjam. Okey, so terus tengok kat sini hukum tajwid. Fiha abada. Kat sini kita ada huruf mat. Bila kita kata mat, Allah. Bila kita kata mat, maknanya mat ni maksudnya kita kena panjang. Okey. Huruf mat kat sini alif, ada tanda ombak awan nanor kat atas ini dia bertemu dengan huruf hamzah. So kat sini kita tahu dia bertemu dengan huruf hamzah, dia mat. Mat apa? Okey, so kat sini dia tengok ada berapa kalimah. Okey, kat sini ada satu, ada dua kalimah. So bila dia ada dua kalimah, kita panggil dia sebagai mat. Mat jaiz. Okey, mat jaiz munfasil. Macam mana cara nak baca dia? Cara nak baca dia adalah 4 atau 5 harakat. Nak dengung 4 atau 5 harakat ke? Bukan. Nak kena panjangkan dia 4 atau 5 harakat. Okey. Alright. So kat sini apa terjemahan dia? Mari kita sama-sama tengok dan kita hayati apa terjemahan daripada ayat ini. Okey. Dan orang-orang yang terdahulu. Siapa orang-orang yang terdahulu ni? Inilah as-sabiqun al-awwalun. Siapa mereka ni? Minal muhajirin wal ansar. Daripada golongan muhajirin dan juga ansar. Okey. Kenapa dengan mereka ni? Mereka ini adalah orang-orang yang menurut jejak langkah. Jejak langkah apa? Jejak langkah Nabi. Menurut juga ajaran agama pada waktu itu. Dan mereka ini menerima agama itu dengan kebaikan dan mereka redha Allah itu sebagai Tuhan mereka dan juga Allah meredai mereka. Serta Allah menyediakan untuk mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang paling besar. So kat sini, bukannya Allah semata-mata nak cerita tentang muhajirin dan ansar ini sahaja sebenarnya. Kat sini ada satu lagi elemen yang penting yang perlu kita faham. Kat sini Allah sebutkan yang Allah sendiri sebut yang Allah meredai golongan-golongan muhajirin dan ansar ini. Muhajirin dan ansar ni golongan sahabat lah. Kan Allah meredai mereka. Allah mengangkat darjat mereka. Allah pun memuliakan mereka ini. So kat sini sekiranya ada fahaman-fahaman ataupun unsur-unsur yang menafikan kemuliaan, menafikan kehebatan, menafikan kebenaran ataupun menafikan keimanan golongan muhajirin dan ansar ataupun golongan sahabat ini. So kita tahulah bahawa fahaman yang menafikan golongan sahabat ini adalah golongan-golongan yang salah. Okey, fahaman-fahaman yang bertentangan dengan apa yang disyariatkan oleh Allah. Allah sendiri sebut dalam Al-Quran ini, Allah meredai mereka, Allah memuliakan mereka ini, golongan sahabat ini. Okey, boleh faham kan? Cuba kaitkan dengan ajaran-ajaran ataupun ajaran-ajaran sesat yang ada ataupun fahaman-fahaman yang ada pada masa hari ini kita tengok. Kan menafikan para sahabat kan, menidakkan keimanan para sahabat. So depa ini sebenarnya adalah bertentangan dengan apa yang Allah sebut dalam ayat ini. Betul tak? Kan? Okey. So tengok kat sini siapa ataupun apa ta'arif sahabat. Okey, dari segi bahasa sahabat bermaksud yang mendampingi. Okey, contohnya arif sahabat sejatilah dengan Haikal contohnya. Okey. So
Depa ni mendampingi, sentiasa mendampingi, sentiasa berjumpa, sentiasa bersama-sama kan. Buat apa pun sama-sama, selalu dua-dua mendampingi. Itulah sahabat, maksud sahabat. Okey? So dari segi istilah pula, sahabat bermaksud sesiapa yang pernah berjumpa dengan Rasulullah dan beriman kepada baginda serta meninggal dalam Islam. Allahu Akbar. Kita jumpa tak pernah? Alhamdulillah dan insya-Allah beriman kepada Nabi dan juga semoga Allah matikan kita dalam Islam. Okey? Dekat sini kita ni sahabat ke? Kita ni bukan sahabat sebab apa? Kita tak pernah berjumpa dengan Rasulullah ini. So kat sini kita boleh tengok apa ciri-ciri sahabat Nabi ini. Okey? Nak tahu apa ciri-ciri golongan Muhajirin dan Ansar tadi? Sahabat kan? So nak tengok ciri-ciri dia, dia adalah dia pernah berjumpa dengan Nabi, satu. Lepas tu dia beriman dengan Nabi dan juga mereka meninggal dalam Islam. Ini adalah 3 kategori ataupun ciri-ciri orang-orang yang digelar sahabat tadi. Okey? So sekiranya kat sini kan, dia pernah berjumpa dalam Nabi, tak kira lah berjumpa Nabi dekat dalam majlis ilmu ke, berjumpa Nabi untuk tanya soalan ke, berjumpa Nabi semasa solat di masjid ke pada zaman tu. So mereka ini digelar sebagai sahabat dan dia juga beriman dan meninggal dalam Islam, mereka itu digelar sebagai sahabat. Okey, so sekiranya mereka ini tak pernah jumpa Nabi tapi beriman tapi meninggal, mereka bukan sahabat. Sekiranya mereka ni pernah jumpa Nabi tapi tak beriman, ada ramai yang pernah jumpa Nabi tapi tak beriman kepada Nabi dan juga mati dalam keadaan bukan Islam. Jadi mereka itu bukan sahabat walaupun dia hidup sezaman dan dia pernah jumpa dengan Nabi. So dia kena menepati 3 ciri-ciri ini. Okey. Seterusnya kita nak tengok siapa sebenarnya sahabat ini. Kan? Siapa sahabat Rasulullah? Okey. Yang pertama sekali dalam ayat Al-Quran tadi menyebutkan sahabat Rasulullah itu ialah daripada golongan Muhajirin. Kan? Muhajirin saya sebut tadi dah. Muhajirin ni penduduk Mekah kan, bersama-sama dengan Nabi, siap-siap kan. Mereka percaya, beriman dan yakin pada Nabi Muhammad. Mereka ini berhijrah ke Madinah. Kan, confirm lah pernah jumpa dengan Nabi kan. Confirm lah beriman pada Nabi sebab mereka ikut Nabi berhijrah kan. Dan mereka wafat meninggal dalam keadaan Islam. Okey, so siapa lagi sahabat? Semua-semua yang terlibat dalam semua-semua yang tergolong dalam golongan Ansar. Siapa golongan Ansar? Penduduk Madinah yang beriman kepada Rasulullah. Kan penduduk Madinah kan mereka berimanlah kepada Rasulullah dan mereka panggil Nabi datang. Jemput Nabi datang ke Madinah untuk memimpin mereka. Dan mereka ini membantu Nabi. So kat sini dia dah yakin dengan Nabi kan. Mestilah dia membantu Nabi sebab dia yakin dengan Nabi, dia bagilah bantuan kepada Nabi. Dan juga mereka ini sahabat kerana mereka ini menerima golongan Muhajirin dengan hati yang sangat terbuka. Okey, dan mereka ini sanggup nak bagi harta kan untuk makanan untuk membantu golongan Muhajirin yang datang daripada Mekah. So kat sini mereka ini Muhajirin dan Ansar ini adalah sahabat Rasulullah, generasi yang unggul. Okey? Kan? So kita boleh nampak dah sebenarnya macam mana kita nak nilai generasi yang unggul ini. Generasi yang unggul ni generasi yang macam mana? Generasi yang kuat keimanan, kuat kepercayaannya kepada Nabi Muhammad, kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan juga kepada Allah lah kan sekaligus. Okey. So kat sini Nabi menyebutkan, Nabi kata apa? Sebaik-baik kurun, sebaik-baik generasi ialah generasi aku. Dan selepas tu dan seterusnya adalah selepas tu. So kat sini Nabi sebut generasi yang paling baik ini ialah generasi sahabat ni lah. Okey, yang paling baik. Sebab apa? Kita sendiri boleh fikir. Sebabnya ialah sahabat ini mereka ini yang paling dekat dengan Nabi. Dan masih belum banyak lagi unsur-unsur ataupun nak kata mereka ini dekat dengan agama ataupun dengan kepercayaan yang benar tu. Belum ada lagi benda-benda lain yang mengganggu-gugat kepercayaan dan keimanan mereka kepada Allah. Bila time pass by kan, macam bila dah makin berlalu, makin habis satu generasi,
manusia ataupun generasi-generasi selepasnya itu makin lama makin jauh daripada Allah, makin jauh daripada ajaran Nabi Muhammad. Sebab itulah Nabi sebut generasi yang paling baik itu adalah generasi sahabat ini tadi. Okey. Okey, kita tengok dekat sini contoh-contoh ataupun nama-nama sahabat Nabi daripada golongan Muhajirin dan Ansar yang dikatakan sebagai, yang Allah panggil mereka ini sebagai generasi yang As-Sabiqun Al-Awwalun, generasi-generasi yang terbaik, yang unggul. Okey, daripada golongan Muhajirin ada dekat sini Hamzah bin Abdul Muttalib, Ammar bin Yasir, Abdullah bin Mas'ud, Asma binti Abu Bakar. Seterusnya daripada golongan Ansar, Anas bin Malik, Ubadah bin As-Samit, Sa'ad bin Rabi', Ummu Sulaim binti Milhan, Ummu Waraqah binti Abdullah. So kat sini lah nama-nama yang Allah sebutkan mereka ini daripada kalangan para sahabat. Okey. So saya awak tengok ada nama daripada lelaki, ada nama daripada wanita. So kat sini bukanlah sahabat tu lelaki saja. Para sahabat ni juga ada juga daripada golongan wanita. Okey. Seterusnya, pengiktirafan Allah terhadap sahabat. Saya dah sebut dah tadi kan, Allah mengiktiraf sahabat, Allah memuliakan sahabat, Allah kata Allah redha kat sahabat ni. Allah sebut apa lagi? Allah janjikan kat depa ni syurga, kat para sahabat ni syurga. So apa lagi yang kita boleh nafikan, apa lagi yang boleh kita menidakkan kan? Takkan kita nak kata yang sahabat ni kafir, sahabat ni tak betul kan? Sebab apa? Sebab Allah sendiri mengiktiraf mereka. Sekiranya kita ni tak mempercayai apa yang Allah sebut dalam Quran, maknanya kita ini tidak beriman kepada Al-Quran. So kat sini dah bertentangan dengan kepercayaan kita kepada Allah. Betul tak? Kan? So kat sini awak tengok sini. Apa pengiktirafan tersebut? Allah meredai. Saya sebutlah tadi. Sahabat dijanjikan kemenangan. Sahabat ni dijanjikan kemenangan mereka. Lagi, Allah meningkatkan darjat. Saya bagi tahu lah tadi. Allah meningkatkan darjat para sahabat. Maksudnya dia apa kat sini? Di sisi Allah ini mereka mulia. Okay? Sini Allah memuji sifat sahabat kan. Apa lagi Allah iktiraf mereka? Allah sebut mereka ni macam mana kan. Allah puji mereka ini. Golongan Muhajirin dan Ansar. Saya sebut dalam Quran mereka ni. Okey? Seterusnya, 10 orang sahabat yang dijanjikan syurga. Okey? Yang pertama kita tengok sini, Umar Al-Khattab. Kan? Umar Al-Khattab. Masya-Allah dia ni seorang yang sangat berani memperjuangkan kalimah Allah. Kan kita tengok ada peristiwa di mana dia ni adalah panglima perang yang orang takut. Sangat takut kan. Kalau dia hayun pedang tu mesti ada kepala yang terpancung. Kan? Inilah sahabat yang Allah janjikan syurga. Seterusnya Abu Bakar As-Siddiq. Ini juga adalah sahabat yang ataupun kat sini dia adalah khalifah. Seterusnya Talhah bin Ubaidillah. Lagi ada siapa lagi? Sa'id bin Zaid. Lagi Al-Zubair bin Al-Awwam, Sa'ad ibni Waqas, Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf ni sangat famous. Kenapa Abdul Rahman bin Auf ni? Abdul Rahman bin Auf ni adalah sahabat yang kaya. Dah lah kaya. Lepas tu banyak menggunakan harta dia untuk jalan Allah. Inilah sahabat, ciri-ciri ataupun kita boleh tahu sahabat ni ataupun kita boleh kata apa nilai yang baik ada pada sahabat ini sehingga Allah menjanjikan syurga pada dia kan. Okey, seterusnya Uthman bin Affan ni juga adalah seorang yang kaya juga Okey, seterusnya Ali bin Abi Talib. Ali pun Allah janjikan syurga untuknya kan. Seterusnya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Inilah sahabat-sahabat Nabi yang semuanya berjuang menegakkan kalimah Allah, semuanya berjuang mempertahankan Nabi, dakwah Nabi, semuanya beriman kepada ajaran yang Nabi bawa. Okey?
Seterusnya, apa pengajaran ayat ini? Yang pertama, kita hendaklah sentiasa berlumba-lumba dalam urusan kebaikan. Okey, sebagaimana para sahabat ini kan, mereka korbankan apa yang mereka ada, perjuangkan apa yang mereka boleh. Sebab apa? Sebab benda itu baik dan mereka yakin akan mendapat ganjaran Allah. Okey, kita hendaklah bersyukur atas segala nikmat Allah. Bersyukur atas segala nikmat yang Allah bagi pada kita. Dan Allah Akbar. Okay, kita hendaklah berusaha mencontohi amalan para sahabat. Kan? Kita dah belajar hari ini macam mana para sahabat ini sehingga Allah janjikan mereka itu syurga. Kita tengok juga bagaimana sahabat ni kan. Mereka ini menjadi generasi yang unggul disebabkan apa? Bukan semata-mata sebab apa? Bukan sebab bangunan tinggi, bukan sebab maju dalam ekonomi, bukan sebab maju dekat dalam digital, bukan, tapi disebabkan keimanan yang kuat kepada Allah dan Rasul. Okey. Seterusnya kita hendaklah mengelakkan diri daripada membenci dan mencela sahabat. Saya dah cerita dari tadi dan banyak kali saya ulang. Kita tak bolehlah membenci, mencela para sahabat. Sebab kita dah tadi apa sebab dia tak boleh mencela sahabat. Kenapa tak boleh menafikan keimanan para sahabat ini? Kenapa tak boleh mengkafirkan sahabat ini? Okey. Alhamdulillah. Okey. Kita belajar berkenaan dengan generasi yang unggul pada hari ini. Alright. So kat sini ada soalan kebat. Okay, dan Ustazah nak awak jawab soalan ini dekat dalam ruangan komen dekat bawah dalam bentuk menjawab soalan kebat lah. Okay, ada 4 markah. So kat sini kata umat Islam dilarang menghina dan mencaci para sahabat kerana mereka adalah generasi yang unggul dan terbaik. Uraikan hujah anda. Okay, dia kata kat sini apa hujah anda? Kita kena sayang, kena hormat para sahabat Nabi ini. Okay, okay, jawab dekat bahagian komen dekat bawah video YouTube ini. Okey, soalan. Okey, itu sahaja untuk tajuk pada hari ini. Alhamdulillah kita dapat habiskan tajuk hari ini. Sekiranya ada sebarang soalan, ada sebarang kekeliruan, boleh tanya saya dan bolehlah nak berkongsi apa-apa pendapat ke. Okey, boleh saja WhatsApp saya. Okey. Itu sahaja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye.